أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Harap alhamdulillah semua sihat lah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولمشايخنا ولجميع المسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. InsyaAllah kita mengalu-alukan semualah Dr. mengalu-alukan semua yang berada bersama kita pada ketika ini Puan Aisyah, Puan Poh Ling, Puan Nur Rashikin, Puan Nurul Hidayah, Dr. Raudah dan juga Puan Syafiqah. Semua dialu-alukan yang ada bersama dan kemungkinan yang nanti akan bersama-sama dengan kita dalam recording lah insyaAllah. Jadi kita malam ni alhamdulillah dengan izin Allah kita berada pada tanggal 26 Disember 2021 dan dah menuju ke hari-hari terakhir untuk tahun 2021 lah. Dan kalau untuk bulan Jamadil Awal kita berada di tanggal 21 hari bulan Jamadil Awal. Kalau biasanya dalam bulan Hijrah ni kalau dah masuk maghrib kita dah tukar lah kan. Dah 22 lah 22 Jamadil Awal 1443 Hijrah dan besok adalah hari Senin jadi kalau siapa yang ada kelapangan, ada kekuatan untuk berpuasa, dianjurkan untuk berpuasa lah puasa sunat hari Isnin. Jadi alhamdulillah untuk malam ni perjumpaan kita yang lebih kurang dalam masa 45 minit berbaki ni, apa yang kita akan bincangkan ialah tentang sebuah ayat yang sangat penting dalam kehidupan kita, itu ayat kursi. Kita semua pernah dengar kan ayat kursi dan kita juga membacanya. Jadi untuk malam ini setakat yang kita mampu kita nak tengok apakah mesej Allah Subhanahu Wa Taala dalam ayat kursi ni supaya apabila kita baca nanti kita akan lebih faham. Kemudian apabila kita membicarakan tentang ayat kursi ni, banyak kali kita akan baca ayat kursi ni dalam hidup kita. Yang paling penting adalah ia adalah salah satu wirid yang kita akan baca selepas setiap salat fardu. Dan sebagaimana yang kita semua maklum salat fardu kita sebanyak 5 kali. Jadi begitulah berulang-ulangnya kita dianjurkan agar membaca surah agar membaca ayat kursi ni Okey. Dan insya-Allah sebelum kita mula untuk membicarakan tentang ayat kursi dan wirid yang kita akan tengok nanti sebahagiannya mungkin pada malam ini, dan kalau kita tak sempat nak habis insya-Allah kita akan sambung pada perjumpaan-perjumpaan kita yang akan datang insya-Allah dengan izin Allah. Sekiranya kita masih lagi diberikan umur panjang oleh Allah lah. Okey, jadi kita akan sama-sama membaca surah Al-Fatihah agar majlis kita ni mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi semua dah sedia insya-Allah. Kita akan baca surah Al-Fatihah bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Okay, Alhamdulillah. Untuk permulaan kepada perbincangan kita, biasanya saya akan sedikit sebanyak mengulang kajilah apakah matlamat kita dalam kita mengadakan majlis ini, majlis kuliah fiqh bagi saudara-saudaraku ini. Jadi pertamanya adalah kita nak membina jati diri sebagai seorang mukmin, berpandukan ilmu yang terdapat di dalam Al-Quran dan juga hadis Nabi SAW, serta digandingkan dengan ilmu-ilmu semasa yang bermanfaat untuk kita dalam kehidupan dunia lah. Kemudian yang kedua, bersungguh-sungguh agar kita semua menjadi mukmin yang istiqamah, yang sentiasa berterusan dalam melakukan ketaatan kepada Allah, iaitu melakukan ibadah dengan sebaik mungkin lah. Ibadah tu keseluruhan hidup kita ni juga adalah ibadah. Kita ada ibadah yang khusus yang difardukan Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita juga dalam kehidupan kita seluruhnya ia adalah merupakan suatu ibadah kita kepada Allah jadi kita kata kita ada ibadah khusus dan kita juga ada ibadah umum. Jadi apapun, sama ada yang khusus ataupun yang umum, kita nak melakukannya dengan sebaik mungkin dan kita akan membuatnya secara beristiqamah, iaitu berterusan sehinggalah kita dijemput oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita sama-samalah berusaha untuk mendapat apa yang kita harapkan ini dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, untuk perbincangan kita tentang ayat kursi ni, biasanya saya akan mulakan dengan beberapa perkara lah. Yang pertama, apakah kaitan diri kita semua dengan ayat kursi? Dia apabila kita membaca sesuatu ayat ataupun surah, maka adalah menjadi wajib kepada kita, menjadi kewajipan kepada kita untuk kita membaca dengan tartil. Apa maksud tartil? Tartil adalah membacanya dengan mengenal pasti hukum hakam yang patut, yang semestinya kita patuhilah, panjang pendek, kemudian dengung, kemudian makhraj, huruf setakat yang kita mampu, dan kita akan sentiasa memperbaiki daripada semasa ke semasa dengan cara belajarlah. Saya juga masih belajar. Kemudian saya menghafalnya. Alhamdulillah. Kalau yang belum hafal pun tak apa, kita akan hafal sikit-sikit. Walaupun dia satu ayat tapi dia adalah ayat yang panjang. Jadi kalau kita tak hafal keseluruhannya, kita hafal sikit-sikit dahulu, kemudian sedikit demi sedikit kita tambah sehinggalah habis ayat ni lah. Kemudian yang ketiga, saya memahami maknanya. Okay, kalau sebelum ni kita belum memahami, maka pada malam ini kita berusaha untuk memahaminya sama-sama. Semoga apabila kita faham, maka apabila kita membacanya, suatu perkara yang kita faham tu akan lebih memberi kesan dalam diri kita. Terutamanya apa yang terkandung dalam surah ini adalah berkaitan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, Rabb kita yang menjadikan kita, yang memberikan segala-gala yang kita perlukan dalam kehidupan kita di dunia dan juga dalam kehidupan kita di akhirat yang selama-lamanya. Okay. Kemudian apabila kita memahami, maka ia akan membawa kepada penghayatan kita dalam kehidupan lah. Jadi sebab itu ayat ini akan banyak masuk dalam kehidupan kita, bukan sahaja selepas salat fardu, tetapi juga ketika kita nak tidur juga kita dianjurkan untuk membaca ayat ini supaya kita dipelihara oleh Allah SWT di samping doa-doa yang lain lah. Kemudian saya sentiasa membacanya dalam kehidupan lah, sama ada di dalam ataupun di luar salat. Dalam salat, kalau kita nak baca ketika mana kita salat sunat ataupun salat fardu pun boleh, tidak menjadi masalah kalau kita salat bersendirian. Kalau kita salat dengan imam, kita akan dengar imam lah membacakan ayat-ayat tu pada kita. Okay. So ini adalah yang saya kopi daripada mashaf, mashaf yang
berwarna. Kalau dalam syarat dipanggil mushaf mulawwan. Mulawwan. Mulawwan tu yang berwarna-warni. Okey, jadi insyaAllah kita akan baca sama-sama juga. Boleh ke siapa yang hadir malam ni, saya akan baca sebahagian dan kemudian ikut. Boleh? Boleh kan? Semua yang ada? InsyaAllah. Kita akan baca pendek-pendek saja. Kita akan baca pendek-pendek saja. Okey, sudah akan baca kemudian boleh ikut. Okey. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Okey, boleh ikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahu la ilaha illahu. Allahu la ilaha illahu. Kita berhenti kat situ. Allahu la ilaha illahu. Allahu la ilaha illahu. Al-Hayyul Qayyum. Al-Hayyul Qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Okey. Dekat sini sambung je. Okey, dekat sini sambung je. Ma fis samawat. So kita mula balik. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idznih. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idznih. Dekat sini kita kena hati-hati sikit lah, dia dua huruf yang sama. Jadi dia kadang-kadang kita agak keliru. Jadi kita lambatkan sikit pun tak apa supaya kita dapat sebut dengan jelas. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idznih. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idznih. Bagus. Ya'lamu ma baina aydihim. Okay. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Wa ma khalfahum. ولا يحيطون بشيء من علمه. ولا يحيطون بشيء من علمه. ولا يحيطون بشيء من ilmi.
إلا بما شاء إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض وسع كرسيه kursiyyuhu السماوات wal-ard. وسع كرسيه السماوات والأرض وسع كرسيه السماوات والأرض. Okay. So kalau keliru tak apa, kita ulang aja sampai kita rasa betul-betul yakin. Boleh je, tak ada masalah kalau kita nak ulang. Okay. وسع كرسيه السماوات والأرض وسع كرسيه السماوات والأرض. Okay. ولا يؤوده حفظهما ولا يؤوده حفظهما ولا يؤوده حفظهما ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم وهو العلي العظيم. Okay. Jadi ayat ni adalah Sadaqallahul Azim. Ayat ni adalah ayat 255 daripada surah Al-Baqarah. 255 daripada surah Al-Baqarah. Dan surah ni, ayat ini berada pada juzuk yang ketiga lah. Ayat ini berada pada juzuk yang ketiga. Kalau kita tengok dalam Al-Quran ni apa nama, dalam tanzil.net, kita di muka surat 42 bermulanya juzuk ketiga. Daripada ayat yang atas ni bermula juzuk ketiga, dan ayat kursi berada pada permulaan juzuk ketiga lah. Jadi kalau kita tengok dalam muka surat ni, ayat 253, kemudian 254, kita berada di 255. Jadi ayat kursi ni berada dalam surah Al-Baqarah ayat 255. Kita biasa dengar kan, cuma kadang-kadang bila orang tanya ayat berapa surah Al-Baqarah, tak ingat lah. Jadi ayat 255 dalam surah Al-Baqarah, dan dia adalah permulaan muka surat juzuk yang ketiga. Okay. Jadi surah Al-Baqarah ni surah yang paling panjang. Malam ni alhamdulillah kita pilih satu ayat daripada surah Al-Baqarah untuk kita tengok, dan kita cuba untuk memahaminya dan mengamalkannya dalam kehidupan lah. Okay, nanti kita tengok macam mana pengamalan ayat ni dalam kehidupan kita. Okay, kita tengok sedikit terjemahan kepada ayat kursi ni. Okay, ayat yang mula-mula sekali, Allahu la ilaha illahu. Allah, tiada Tuhan yang berhak disembah. Kat sini kita terjemahkan sebagai disembah lah. Dia sebenarnya tiada Tuhan yang berhak untuk kita mengabdikan diri kepadanya sekarang dan selama-lamanya sehingga kita meninggal dunia, melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kena ikut segala yang diperintahkan Allah dan meninggalkan segala yang dilarangnya. Jadi Allahu la ilaha illahu. Allah, tiada Tuhan yang berhak disembah, tiada Tuhan yang berhak ditaati sepenuhnya melainkan Dia. Okay. Al-Hayyul Qayyum, Al-Hayyu yang tetap hidup.
Al-Hayyu yang tetap hidup, Al-Qayyum. Al-Hayyu tu adalah yang tetap hidup dan tidak mati. Dia berlawanan dengan makhluk. Makhluk sama ada manusia, dia akan ada tempohnya. Begitu juga dengan haiwan, begitu juga dengan tumbuh-tumbuhan. Maka semuanya ada tempoh, dan dunia seluruhnya ada tempoh yang mana mereka akan musnah. Jadi yang akan tetap hidup adalah Allah Subhanahu Wa Taala Al-Hayyu. Al-Hayyu. Kemudian Al-Qayyum. Cuba sebut Al-Qayyum. Okey, Al-Qayyum pula apa? Al-Qayyum yang kekal selama-lamanya, mentadbir sekalian makhluk, menguruskan, mencipta dan mentadbir sekalian makhluk. Maka semua makhluk adalah di bawah pentadbiran Allah Subhanahu Wa Taala, termasuklah manusia. Cuma manusia ni dia ada pilihan. Allah bagi pilihan. Cuma apabila dia memilih sesuatu, yang mana satu yang dia pilih, maka dia kena bertanggungjawab sepenuhnya atas pilihan tersebut. Tak boleh kata sebab kawan saya ajak buat, saya pun buat lah. Tak boleh. Maksudnya setiap apa saja pilihan yang kita buat, kita kena bertanggungjawab sepenuhnya. Okay, jadi Al-Qayyum tu apa? Yang kekal selama-lamanya mentadbir sekalian makhluk yang diciptanya. Okay. Kemudian pergi lebih jauh lagi tentang menghuraikan, ni semua adalah sifat-sifat Allah. Allah memberitahu. Maksudnya kita ni, semua kita yang bersyahadah, maksudnya sangat-sangat beruntung kerana melalui Al-Quran kita dapat kenal dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan perkara utama yang kita kena lakukan dalam kita mencari ilmu adalah ilmu mengenal Allah. Sebab kalau kita tak kenal Allah, maka kita akan hidup berlandaskan ataupun berpandukan kepada kemungkinan hawa nafsu kita. Betul, apa yang kita rasa okey kita buat, apa yang kita rasa tak okey kita tak buat. Jadi alhamdulillah, maksudnya dengan berimannya kita, maka kita ada panduan daripada Allah. Dan Allah sendiri yang memberitahu tentang siapakah dia, apakah sifat-sifatnya. Kalau tak, kita pun tak tahu apa sifat Allah dan bagaimana kita nak mengenalinya. Jadi sekarang ni kita akan cuba mengenali Allah Subhanahu Wa Taala berdasarkan apa yang Allah beritahu kita di dalam Al-Quran. Okay. Jadi Al-Qayyum tadi apa? Yang kekal selama-lamanya mentadbir sekalian makhluk. Jadi semua yang selain daripada Allah adalah makhluk. Apa maksud makhluk? Yang dicipta. Okay. Apa pula Allah? Allah adalah Al-Khaliq, yang mencipta. Bukan saja mencipta, tetapi Allah lah yang mentadbir segala makhluk yang diciptanya. Okay. Kemudian la ta'khudhuhu sinatun. Sinatun tu adalah rasa mengantuk. Kita semua yang kat dalam Google Meet kan, yang dalam online ni, pernah tak ada siapa yang tak pernah rasa mengantuk? Puan Nurjana, pernah tak? Tak pernah ada rasa mengantuk. Tu pelik kan? Manusia mestilah ada rasa mengantuk. Jadi itu adalah sifat manusia. Ada tak makhluk yang tak mengantuk ataupun tak tidur? Ada tak? Tak ada, Ustazah. Puan Nurjana, pokok ada tidur tak? Pokok berzikir. Pokok berzikir ya? Dia ada tidur tak? Tak tahu kan? Tak tahu dah. Doktor pun tak tahu pokok tidur tak? Kalau malam dia berhentilah kan daripada proses membuat makanan kan, sebab tidak ada cahaya matahari. Adakah pokok juga tidur? Kalau binatang tidur tak? Tidur. Binatang tidur. Cuma doktor pun tak tahu pokok tidur ataupun tidak. Jadi dia ada masa-masa dia berhenti kerana tidak ada cahaya matahari untuk membuat fotosintesis lah, untuk buat makanan mereka. Okay, jadi Allah SWT memperkenalkan Allah tidak mengantuk. Dan Allah juga tidak tidur.
Kalau dah tak mengantuk, apa lagi nak tidur. Cuma kenapa perlu kepada tidur ni? Ada juga kadang-kadang kita kalau kita letih sangat, kita tak sempat pun nak rasa mengantuk, kita letak je kepala terus tertidur. Ada tak begitu? Pernah tak? Kadang-kadang begitu. Tak sempat nak rasa mengantuk sebab terlalu letih, maka letak je kepala terus tidur. Jadi Allah menafikan sifat itu kerana sifat itu adalah sifat makhluk ciptaannya. Allah tidak ada sifat mengantuk dan juga tidak ada sifat tidur. Kerana Allah itu Al-Qayyum. Al-Qayyum. Al-Qayyum ni sentiasa kekal selama-lamanya mentadbir sekalian makhluk. Maksudnya tidak ada tidur dan tidak ada rasa mengantuk dan tidak ada tidur. Kemudian suri yang memiliki segala yang ada di langit dan yang ada di bumi. Kita nak pergi ringkas je dulu, nanti kita akan huraikan dengan lebih mendalam. Yang memiliki segala yang ada di langit dan yang ada di bumi. Apa yang ada di langit? Kita pun tak tahu. Sebab kita belum sampai ke langit. Yang kita dapat tahu mungkin maklumat-maklumat yang sampai kepada kita lah. Yang sebenarnya terlalu banyak maklumat yang ada di langit dan kehidupan yang ada di langit. Sama ada yang kita dapat cakup dengan mata kasar ataupun tidak. Jadi di sini Allah memperkenalkan dirinya yang memiliki, maksudnya semua itu adalah milik Allah. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardi. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardi. Ma tu akan mencakupi semua sekali. Apa yang ada di langit-langit dan apa yang ada di bumi. Segala yang ada di langit dan segala yang ada di bumi adalah milik siapa? Milik Allah. Yang mula-mula tadi kita sebut Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, dan ini jugalah Allah lah yang memiliki segala yang ada di langit dan segala apa yang ada di bumi. Tiada siapa yang dapat memberi syafaat, iaitu pertolongan di sisinya melainkan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya siapa saja yang nak memberi pertolongan mestilah dengan keizinan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dia mengetahui apa yang ada di hadapan mereka, apa yang akan berlaku di hadapan mereka dan apa yang berlaku sebelumnya yang telah berlalu. Sedang mereka tidak mengetahui sesuatu pun dari kandungan ilmu Allah melainkan apa yang Allah kehendaki, iaitu apa yang Allah memberitahu kepada mereka. Maksud ilmu kita ni tak boleh nak dibayangkan lah, boleh nak dibandingkan kita antara manusia pun ada perbezaan ilmu. Jadi ilmu seluruh manusia tu nak dibandingkan dengan ilmu Allah Subhanahu Wa Taala, tidak ada bandingannya lah. Jadi nanti kita akan tengok huraian beberapa perumpamaan yang disebut tentang ilmu yang Allah bagi ni umpamanya apa. Sekarang ni kita cuma mengetahui bahawa dia mengetahui apa yang ada di hadapan mereka yang berlaku akan datang ataupun yang telah berlaku, dan mereka tidak mengetahui, iaitu manusia tidak mengetahui ataupun jin tidak mengetahui, malaikat juga tidak mengetahui kecuali apa yang Allah SWT memberitahu mereka. Kemudian wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard. Daripada sinilah ayat ini mendapat nama, iaitu ayat kursi. Berdasarkan apa yang Allah sebut, wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard. Wasi'a kursiyyu, hu tu balik kepada Allah. Luasnya kursi Allah itu ilmu dan kekuasaannya meliputi langit. Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard. Allah sebut lagi as-samawat, iaitu semua langit, wal ard dan bumi. Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard, dan kursi, luasnya kursi Allah SWT itu ilmu dan kekuasaannya meliputi langit dan bumi, dan tiadalah yang menjadi keberatan kepada Allah menjaga serta memelihara keduanya. Kalau kita nak bayangkan banyaknya makhluk Allah Subhanahu Wa Taala, sama ada yang kita pernah tengok dan tak pernah tengok ini, terlalu banyak, tidak mampu untuk kita hitung. Maka di sini Allah memberitahu tidak ada sesuatu pun, maksudnya tidak menjadi berat, tidak menjadi satu kesukaran bagi Allah untuk menjaga dan memelihara semua yang ada di bumi dan semua yang ada di langit. Jadi kekuasaan Allah adalah kekuasaan yang mutlak. Kemudian di akhir sekali Allah menyebut, dan dialah yang maha tinggi, wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdhuhuma
wa huwal aliyyu, dan dialah yang maha tinggi darjat kemuliaannya, wa huwal aliyyul azim, dan dia juga maha besar kekuasaannya. Jadi itu antara terjemahan. Okey, kita pergi lagi. Pada malam ni doktor nak kongsi dua kelebihan ayat kursi. Dua kelebihan ayat kursi. Ini yang pertama, ayat kursi adalah sebesar-besar dan semulia-mulia ayat di dalam Al-Quran. Okey, kalau doktor tanya, apakah sebesar-besar dan semulia-mulia surah dalam Al-Quran? Apakah sebesar-besar semulia-mulia surah di dalam Al-Quran? Apakah ia? Apakah surah itu? Ayat kursi. Kalau ayat kursi, ayat. Ayat tu maksudnya satu ayat. Yang doktor tanya adalah surah. Apakah surah? Surah tu dia ada awal dan ada akhir. Kalau ayat kursi ni hanyalah satu ayat saja dalam surah Al-Baqarah. Okey, kalau doktor tanya apakah surah yang paling mulia dan paling hebat, paling besar kedudukannya? Yasin. Yasin. Okey, bagus. Belum tepat? Tidak begitu tepat? Tepat. Ada jawapan lain? Surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah. Sebab Nabi SAW memberitahu seorang sahabat, katanya la u'allimannaka a'zama suratin fil Quran. Aku pasti akan mengajarkan kamu sebesar-besar, semulia-mulia, sehebat-hebat surah di dalam Al-Quran, iaitu suratul Fatihah. Okay, malam ni kita pergi bukan satu surah, tetapi kita pergi kepada satu ayat sahaja, iaitu ayat berapa tadi? Ingat tak ayat berapa tadi? Ayat 255 daripada surah Al-Baqarah. 255 daripada surah Al-Baqarah. Satu ayat sahaja. Okay, jadi malam ini doktor nak berkongsi tentang kemuliaan surah, kemuliaan ayat kursi. Okay, kita tengok dalam ni disebutkan dalil daripada sabda Nabi SAW an Ubay ibn Ka'ab. Ubay ni adalah seorang sahabat Nabi yang sangat mulialah. Beliau adalah salah seorang daripada penulis Al-Quran dan dia juga adalah seorang yang menghafal Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran itu kepada sahabat-sahabat yang lain. Jadi kedudukannya adalah yang sangat tinggilah. Di sudut penguasaan ilmu Al-Quran itu dia adalah antara yang paling hebat. Jadi Ubay ibn Ka'ab qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Abal Munzir, atadri ayyu ayatin min kitabillahi ma'aka a'zam? Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Ubay. Jadi Ubay memberitahu kita, mengkhabarkan kepada kita bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya. Nabi ni kadang-kadang dia suka bertanya. Kenapa? Untuk menarik perhatian para sahabat. Bila dia bertanya tu nampaklah bahawa persoalan tu adalah satu persoalan yang sangat penting. Jadi Nabi SAW bertanya kepada Ubay ibn Ka'ab. Ubay ni nama seorang sahabat yang mana ia berasal daripada Madinah, seorang Ansar. Okay, jadi Nabi SAW memanggil Ubay dengan namanya Ya Abal Munzir. Itu gelaran dia. Arab ni dia ada gelaran dia. Jadi Ubay bin Ka'ab ni dikenali dengan nama Abul Munzir. Dekat sini Nabi SAW berkata kepadanya, wahai Aba Munzir, Aba Munzir, adakah kamu tahu yang manakah ayat yang paling mulia di dalam kitab Allah di sisi kamu? Maksudnya ayat Al-Quran yang ada pada kamu tu, apakah ayat yang paling mulia? Kemudian Ubay menjawab, saya menjawab Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Maksudnya itu antara cara pada sahabat apabila Nabi SAW bertanya, mereka akan lebih memilih untuk berkata bahawa Allah dan Rasulnya lebih tahu. Kemudian Nabi bertanya lagi, ya Abu Munzir, adakah kamu tahu manakah ayat yang paling mulia dari kitab Allah yang ada padamu? Jadi bila Nabi dah banyak kali tanya,
Maka Ubay bin Ka'ab yang dikenali dengan Abu Munzir ni pun menjawab. Dia kata saya menjawab, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, ayat kursi. Kata Abu Munzir, ayat kursi. Maka Rasulullah SAW sangat gembira. Lalu baginda Rasulullah SAW meletakkan tangannya pada dadaku sambil berkata, sangat mesra Nabi SAW, masya-Allah. Kita doakan agar kita pertama sekali dapat melihat wajah Nabi SAW ketika mana kita dikumpulkan di padang mahsyar. Betapa bahagianya sekiranya wajah pertama yang kita tatap adalah wajah baginda Nabi SAW. Jadi dengan cara kita menyayangi baginda Nabi SAW dengan penuh kasih sayang, dengan kasih sayang yang penuh, maka kita harapkan dan kita mengikut apa yang Nabi SAW ajar. Maka dengan keyakinan itu, dengan amalan itu, kita harapkan agar apabila kita dibangunkan di mahsyar nanti, wajah pertama yang ingin kita tatap adalah wajah baginda Nabi SAW. Dia bukan angan-angan. InsyaAllah kita sama-sama berusaha. Okey. Jadi apabila Nabi SAW mendengar jawapan daripada Abu Munzir ni, iaitu Ubay bin Ka'ab ni, lalu Nabi SAW sangat gembira. Katanya Ubay berkata, Abu Munzir ni Ubay lah jadi Ubay berkata, Rasulullah meletakkan tangannya pada dadaku sambil berkata, demi Allah bahagialah kamu dengan pengetahuan ini. Maksudnya Nabi mengiyakan jawapan dia sebab dia menjawab ayat yang paling tinggi kedudukannya, yang paling besar fadilatnya, maka katanya ayat kursi. Lalu Nabi SAW meletakkan tangan baginda kepada dada Ubay bin Ka'ab lalu berkata, demi Allah bahagialah kamu dengan ilmu yang kamu tahu ini. Jadi itu antara yang pertama yang diriwayatkan kepada kita oleh Imam Muslim dalam bab salat al-musafirin nombor 810. Okey. Itu yang pertama. Ada soalan tak? Okey, kita pergi kepada kelebihan kedua. Okey, yang kedua ni terpelihara daripada gangguan syaitan. Terpelihara daripada gangguan syaitan sekiranya kita membaca ayat kursi. Kita tengok apakah cerita pula, apakah cerita di sebalik kelebihan ini. Kalau tadi kita tahu bagaimana Nabi SAW bertanya kepada Ubay bin Ka'ab yang dikenali dengan nama Abu Munzir. Lalu setelah Abu Munzir menjawab, maka Nabi sangat gembira dengan jawapan itu. Okay, kita pergi pula kepada kelebihan kedua, iaitu terpelihara daripada gangguan syaitan. Kita ni musuh utama adalah syaitan lah. Musuh utama adalah syaitan. Baru-baru ni kita dah pun berbincang, kita telah pun menyampaikan huraian kepada 3 qul. 3 qul yang kita panggil al-mu'awwizat. Qul huwallahu ahad. Kemudian qul a'udzu birabbil falaq. Kemudian qul a'udzu birabbin nas. Ia juga adalah 3 surah yang dianjurkan untuk kita baca juga selepas salat. Nanti kita akan tengok turutan kepada zikir selepas salat. Okey, kita tengok dulu apakah cerita di sebalik kelebihan kedua ini, iaitu terpelihara daripada gangguan syaitan. Okey. Kemungkinan doktor tak bacalah yang Arabic ni supaya kita dapat berbincang agak lebih banyak lah sebab masa kita sangat terhad. Okey, cerita ini disampaikan kepada kita oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah ni juga adalah salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita selalu dengar nama dia. Jadi Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah pun mewakilkan saya untuk menjaga zakat Ramadan. Zakat Ramadan ni adalah zakat fitrah lah. Kalau kita insya-Allah kita mohon agar kita dapat diberikan rezeki untuk bersama-sama hidup pada bulan Ramadan yang akan datang 1443 Hijrah.
Jadi setelah kita masuk berpuasa, maka ada satu kewajipan. Selain daripada kewajipan berpuasa pada bulan Ramadan, kita juga berkewajipan untuk mengeluarkan zakat fitrah. Jadi zakat fitrah ni ada yang namakan zakat Ramadan. Kalau kita biasa kita sebut zakat fitrah. Okay. Jadi di sini Abu Hurairah menceritakan kepada kita Nabi SAW telah melantiknya untuk menjaga zakat fitrah yang dikumpul. Lalu ketika dia menjaga zakat itu yang dikumpulkan itu, lalu datang seorang dan mencuri sebahagian daripada harta tersebut. Mencuri sebahagian daripada zakat tersebut. Maka aku pun menangkapnya. Lalu aku berkata, aku akan bawa kamu berjumpa dengan Nabi SAW. Lalu si lelaki yang telah ditangkap oleh Abu Hurairah ini mengatakan bahawa tolonglah Abu Hurairah, engkau lepaskan aku dan aku tidak akan lagi mencuri. Maka Abu Hurairah pun percaya dengan lelaki tersebut dan dia pun melepaskannya. Kemudian keesokan harinya lelaki tu datang lagi dan ditangkap lagi oleh Abu Hurairah. Okey, ringkasan ceritanya. Maka setiap kali Abu Hurairah ingin membawanya berjumpa dengan Nabi SAW, dia berjanji dia tak akan buat lagi. Akhir sekali, selepas itu, selepas 3 kali itu, lalu Abu Hurairah menceritakan kepada Nabi SAW perkara ini. Okey, apabila kali terakhir dalam hadis tersebut, syaitan berkata kepada Abu Hurairah, katanya, aku ingin memberikan suatu nasihat kepada kamu. Lalu apa nasihat lelaki itu? Katanya, apabila engkau menuju ke tempat tidurmu, maksudnya sebelum tidur kita kena bacalah. Apabila engkau menuju ke tempat tidurmu, maka bacalah ayat kursi. Okey, kenapa? Lelaki ni beritahu kenapa kena baca ayat kursi tu. Lalu dia kata kerana dengan membacanya akan sentiasa bersamamu malaikat yang diperintahkan Allah untuk menjagamu. Subhanallah. Apabila seseorang itu membaca, kata orang lelaki ni lah, kita nak tahu siapa lelaki ni nanti di akhir nanti kita tahu siapa lelaki ni yang ditangkap kemudian dilepas, kemudian ditangkap lagi kemudian dilepas. Akhir sekali dia pun memberitahu kepada Abu Hurairah satu perkara. Dia kata, aku nak beritahu kamu satu perkara. Kalau kamu nak tidur, maka bacalah ayat kursi, kerana dengan membacanya kamu akan sentiasa diawasi oleh malaikat yang diperintahkan Allah untuk menjaga kamu. Dan kata lelaki ni, dan syaitan tidak akan mendekatimu sehinggalah pagi, sehinggalah kamu bangun. Lelaki ni kata syaitan tidak akan bersamamu, syaitan tidak akan mendekatimu sehinggalah pagi. Jadi kalau baca surah ni dapat dua perkara lah kan. Lelaki ni beritahu. Apa perkara pertama? Ada malaikat yang Allah perintahkan untuk menjaga siapa yang baca ayat kursi sebelum tidur. Okay, yang kedua, maka lelaki yang baca, sesiapa yang baca ayat kursi tadi, maka syaitan tidak akan mendekatinya sehingga ke waktu pagi. Alhamdulillah. Lalu Rasulullah SAW bersabda, sadaqaka wa huwa kadhubun. Lalu Rasulullah mengatakan dzaka syaitanun. Jadi apa arti dia? Dia kata tu syaitan. Dia jujur kepadamu ketika memberitahu tentang kelebihan ayat kursi ni. Padahal syaitan itu adalah seorang penipu. Tapi apa yang dia telah beritahu kamu tadi itu adalah benar. Tapi sifat dia adalah seorang yang sentiasa tipu. Jadi Abu Hurairah tak tahu pun sebenarnya lelaki yang dia tangkap dan lepas tu adalah syaitan. Jadi syaitanlah yang memberitahu dia tentang kelebihan ayat kursi. Jadi Alhamdulillah kita dah tahu dua kelebihan. Maka janganlah kita lupa membaca ayat kursi. Bila-bila sahaja kita ingat boleh baca. Okay, jadi kita nak tengok secara khususnya bagaimana Nabi SAW mengajarkan kita agar kita membaca ayat kursi ni. Ada doktor share kat dalam
grup WhatsApp zikir pagi ni buku ni dalam PDF, zikir pagi dan petang dan zikir sesudah salat fardu. Berdasarkan Al-Quran dan Sunnah yang sahih. Okay, kita nak tengok sebab ia ada kaitan dengan ayat kursi yang kita baru saja tengok tadi. Ada dua kelebihan dan kita baru tengok terjemahan. Nanti insya-Allah pada perjumpaan kita akan datang, kita akan pergi lebih detail tentang huraian kepada setiap perkataan yang ada dalam ayat kursi. Okay, kita nak tengok kat sini sebab ini yang kita akan buat sepanjang kehidupan kita. Lebih-lebih lagi dalam sehari semalam kita akan membaca ayat kursi ini 5 kali. Setiap kali lepas salat. Kita nak tengok apakah lagi zikir yang kita diajarkan oleh Nabi untuk baca selepas salat. Okey. Pertama sekali selepas kita bagi salam, kita akan sebut astaghfirullah. Cuba baca. Kita akan baca 3 kali. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Pendek saja. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Apa maksud astaghfirullah? Saya memohon kepada Allah agar mengampunkan saya. Kalau kita biasa kita kata aku kan, aku memohon padamu ya Allah agar engkau mengampunkan diriku. Kenapa lepas kita salat kita minta ampun? Sebab banyak sangat kekurangan dalam salat. Kadang-kadang khusyuknya tak tahu berapa persen dan sebagainya. Jadi kita minta keampunan daripada Allah atas kekurangan kita. Jadi apa yang kita sebut, Nabi sebut pendek saja, ringkas saja. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Jadi kita sebut tu dengan penuh pengertian lah. Ya Allah, ampunilah diriku atas segala kekurangan yang berlaku, yang telah aku lakukan. Ya Allah, ampunilah diriku atas segala kekurangan ataupun kesalahan yang aku lakukan. Jadi kita sebut astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah 3 kali. Okay. Kemudian kita akan baca ni Allahumma antas salam. Cuba baca. Allahumma antas salam wa minkas salam. Tabarakta ya dzal jalali wa ikram. Tabarakta ya dzal jalali wa ikram. Lagi sekali. Allahumma antas salam wa minkas salam. Tabarakta ya dzal jalali wa ikram. Yang ni pendek je. Kalau nak baca panjang pun boleh. Tabarakta Rabbana wa ta'ala ya dzal jalali wal ikram. Boleh. Dua Ustazah, ada dua ya. Selalu baca yang panjang tu. Nak baca yang panjang pun boleh, nak baca yang pendek pun boleh. Tidak menjadi masalah. Okay, kita nak tengok sekarang ni bila kita baca kita faham lah. Bila kita kata Allahumma ya Allah antas salam. Engkaulah yang maha sejahtera. Kesejahteraan tu adalah milik Allah. As-salam ni adalah salah satu daripada nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita kata Allahumma antas salam. Ya Allah, engkaulah yang maha sejahtera. Antas salam. Kemudian wa minkas salam. Daripada engkaulah datangnya kesejahteraan. Daripada engkaulah datangnya kesejahteraan. Sebab kita kan perlu sejahtera sejahtera dalaman supaya kita hidup dalam keadaan yang tenang. Jadi kita diajar agar kita memulakan selepas saja kita bagi salam, kita istighfar 3 kali, kemudian kita sebut Allahumma antas salam wa minkas
salam. Wa ilaika ya'udus Wa salam. ilaika ya'udus salam. Tabarakta Tabarakta Rabbana Rabbana wa ta'ala ya ya zal zal jalali jalali wa wal ikram. ikram. Jadi apa tu? Kita puji Allah. Kita puji Allah. Allahumma antas salam. Tu mau puji. Wa minkas salam. Wa ilaika ya'udus salam. Boleh. Kita nak baca yang panjang pun boleh. Nak baca yang pendek pun boleh. Jadi kalau yang pendek, yang mana yang disebut kat sini lah. Allahumma antas salam. Wa minkas salam. Tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Kalau tak hafal pun tak apa, boleh buka dekat handphone. Boleh buka dekat handphone yang ada PDF tu boleh baca. Okey. Jadi tabarakta maha tinggi engkau ya Allah, ya dzal jalali wal ikram, maha suci engkau, ya dzal jalali wal ikram, wahai Rabb yang memiliki keagungan dan kemuliaan. Al-jalal ni keagungan, wal ikram ni kemuliaan. Semua ni kita puji Allah. Semua ni kita puji Allah. Jadi bila kita puji Allah, maksudnya kita sangat-sangat berada dalam situasi yang penuh kegembiraan. Kalau kita puji orang kita sayang, kita akan berada dalam situasi yang kita rasa tenang kan. Jadi ini apatah lagi kita memuji Allah Subhanahu Wa Taala. Lagi-lagi selepas salat. Maksudnya perkara ni ataupun saat ini kita tak boleh nak kompromi. Maksudnya saat ni memang kita kena jaga. Kita kena adakan waktu. Walaupun sesibuk mana pun kita kena cuba memperuntukkan waktu untuk kita membaca wirid selepas salat fardu yang ringkas ini. Okey. Jadi tu antaranya. Selepas itu kita akan sebut La ilaha illallah. La ilaha illallah. Ni juga adalah ucapan syahadah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Okay, cuba baca. La ilaha illallah la syarikalah. La syarikalah. La ilaha illallah wahdahu lahu la syarikalah. Sekali. La ilaha illallah wahdahu lahu la syarikalah. Inilah kalimah yang akan memasukkan kita ke dalam syurga Allah. Inilah kalimah yang akan menyelamatkan kita daripada api neraka. Kalimah ini dinamakan kalimah ikhlas. Ikhlas tu apa? Kalimah tauhid. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Pujian kepada Allah. Suatu penyataan kita kepada apa yang layak bagi Allah Subhanahu Wa Taala. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Hanya padanya lah kemuliaan dan kekuasaan. Lahul mulk, hanya padanya lah, miliknya lah kekuasaan yang mutlak. Walahul hamdu, dan hanya dialah yang berhak untuk mendapat pujian yang sempurna dan selayaknya baginya. Wa huwa, dan dia ala kulli syai'in qadir, atas sesuatu amatlah berkuasa. So kita ni, kita tengah buat apa ni? Memuji Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita sambung daripada yang tadi, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Okay, jadi apa yang kita baca ni, kita nak supaya kita faham tidak ada ilah yang berhak diibadahi, tidak ada ilah yang berhak disembah, ditaati dengan sebenar-benarnya melainkan hanya kepada Allah semata-mata. Tiada sekutu baginya, la syarikalah, tiada sekutu baginya.
Tiada yang setara dengannya. Yang kita sebut lam yalid walam yulad walam Walam yakul lahu kufuwan ahad. ahad. Jadi bagaimana Allah mengajarkan kita agar kita sentiasa menyebut la ilaha illallah wahdahu la Wahdahu la syarika syarika lah. lahul Lahul mulku mulku wa lahul hamdu. wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jadi saya ingat kita sampai kat situ saja sebab yang selepas ni mungkin kita jarang baca. Jadi kita perlu masa sedikit untuk kita membacanya. Jadi alhamdulillah malam ni kita mula dengan surah, kita mula dengan ayat kursi. Saya dah kongsikan dua kelebihan ayat kursi. Yang pertama dan yang kedua, nanti kita akan pergi satu-satu perkataan supaya kita dapat memahaminya dengan sebaik-baiknya ayat kursi ni, sebab kita akan baca banyak kali. Nanti bila nak tidur pun jangan lupa baca ya. InsyaAllah. Ada kelebihannya. Apa kelebihannya? Allah akan memerintahkan malaikat untuk menjaga orang yang membaca ayat kursi itu dan syaitan tidak boleh mengganggu orang itu sampailah ke waktu pagi. Nanti bila kita salat fardu, kemudian selepas salat fardu kita akan baca lagi, maka akan terpeliharalah kita sepanjang hari, insya-Allah. InsyaAllah. InsyaAllah Ustazah. Ya. Ustazah nak tanya. Boleh. Ni rancangan ni setiap hari minggu ada Ya, setiap minggu. Oh, saya tak tahu. Oh, tak apa. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nanti insyaAllah kita akan sambung lagi. Kita perlu fahamlah wirid selepas salat tu maksudnya supaya memberikan kebaikan yang sangat banyak pada kita. Dan itu adalah tanda kita mengikut Nabi SAW. Dan kita cakap tadi di permulaannya kan, kita wajah yang pertama kita nak lihat setelah kita berada di padang mahsyar adalah wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tanamkan dalam diri tu dalam-dalam. Wajah pertama yang saya nak lihat pada padang mahsyar, pada hari mahsyar adalah wajah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. InsyaAllah dengan amalan kita yang sedikit, moga dengan ikhlas kita akan dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan kita sentiasa yakin bahawa Allah itu Maha mendengar, Allah itu Maha pengasih. Jadi ada terharap alhamdulillah itu saja perkongsian kita pada malam ni. Lebih dah 4 minit jadi terima kasih kepada semua yang hadir. InsyaAllah kita mohon agar Allah memberikan lagi kita peluang untuk hidup dan kita akan bertemu lagi pada minggu hadapan insyaAllah. 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 Ya insyaAllah. Jadi alhamdulillah kita sudahi dengan membaca tasbih kafarat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazilan Ustazah. Afwan. Barakallahu fikunna jami'an. Sama. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Ya, jangan lupa baca ayat kursi. Ya, insyaAllah. Syafiqah daripada mana?
Assalamualaikum, Sophia Chong. Yeah, sister. Oh, you have a new profile with the rose flower. Yeah, this one is the handphone. Not feeling well today. Are you Sophia Chong from the Myanmar? Yeah, Aisha, 我是。是不是